Tiada syarat agihan peruntukan kepada pembangkang. Kapasiti 2 empangan di Pulau Pinang menyusut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah 25 April 2023. Saya Sahi Samsudin. Lintas langsung petang ini kita bersama Sarawak, Sabah dan Kelantan. Pergolakan di Sudan dan krisis politik Tunisia antara isu dibincangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Perbincangan dibuat menerusi panggilan telefon semalam. Menerusi media sosialnya, Datuk Seri Anwar menyatakan isu hubungan dua hala Kuala Lumpur Ankara turut jadi fokus. Sebagai dua negara bersahabat, Perdana Menteri ulangi komitmen untuk terus perkukuh kerjasama dengan Turki. Tiada syarat ditetapkan Kerajaan Perpaduan kepada Perikatan Nasional PN bagi membolehkan agihan peruntukan kepada pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, kerajaan hanya meminta pembangkang kemuka permohonan rasmi mengenainya. Bagaimanapun, sehingga kini permohonan rasmi belum lagi diterima. Sebelum ini, Datuk Seri Fadilah dilapor meminta Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk kemuka perincian cadangan peruntukan secara bertulis. Setelah selesai, barulah rundingan dapat dimulakan. Selain Datuk Seri Taqiyuddin, TN turut dilantik Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razi Jidin untuk sertai rundingan itu. Saya dah bagi tahu kepada mereka untuk membuat tawaran secara hitam putih. Jadi selagi mana kita belum menerima surat tawaran rasmi, maka tidak akan berlaku peruntukan. Beliau yang ditugaskan berunding dengan pembangkang mengenai perkara itu turut tidak menetapkan had masa permohonan perlu dikemuka. Saudara, ini berita yang baru kami terima. Satu insiden tanah runtuh berlaku berdekatan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, Ibu Negara. Untuk perinciannya, terus sahaja bersama Sofia Nasrun. Ya, saya kini berada di lokasi kejadian tanah runtuh di depan Akademi SPRM, iaitu di Jalan Duta Kuala Lumpur. Dapat kita lihat di belakang saya ketika ini sebuah pondok pengawal, pondok kawalan telah runtuh dan juga bahagian pintu masuk depan Akademi SPRM ini juga runtuh akibat kejadian tanah runtuh yang dimaklumkan berlaku sekitar 1.54 tengah hari tadi. Jadi untuk perkembangan lanjut, kita bersama Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beng Eng Lai. Selamat sejahtera Tuan. Boleh Tuan kongsikan mengenai kejadian ketika kejadian tanah runtuh berlaku di depan Akademi SPRM ini Tuan? Okey, terima kasih. Selamat petang semua. Saya Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beng Eng Lai, selaku on-scene komander dalam pengurusan bencana tanah runtuh pada hari ini. Jadi pihak polis pada hari ini jam lebih kurang 2.30 petang telah menerima maklumat bahawa berlaku satu kejadian tanah runtuh di Akademi SPRM Bukit Tungku. Dan dengan itu kita dengan segeranya bergegas ke tempat kejadian dan dapati pihak pember telah sampai dulu dan pihak pember telah menerima maklumat awal. Dan apabila ketibaan pihak pember dan jalankan siasatan dapati tanah runtuh seluas lebih kurang 80 kali 100 meter kaki persegi telah runtuh, tetapi tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa ataupun kecederaan. Jadi memandangkan kejadian itu agak serius, kita pun tak tahu sejauh mana keruntuhan itu akan berhenti. Dengan itu kita telah mengarahkan penghuni-penghuni di dalam akademi supaya telah berpindah keluar, itu seramai 38 orang, dan juga pekerja-pekerja di bangunan yang bersebelahan iaitu Institut Integriti Malaysia juga diarahkan supaya berpindah, iaitu seramai 38 orang. Jadi dengan bantuan forensik Cerun JKR
Beliau yang diketuai oleh Encik Utaya, beliau telah membuat analisis dan siasatan awal mendapati punca runtuhan tanah ini kemungkinan besar berpunca daripada takungan air di luar pagar bangunan. Itu dapat takungan air berbentuk valley lah, dan juga ada kesan pecahan saluran air di dalam bangunan Akademi SPRM. Okey Tuan, mungkin Tuan boleh kongsi, adakah runtuhan ini juga turut mengakibatkan ataupun memberi kesan kepada kenderaan dan juga sebagainya di kawasan ini? Ya, kita lihat runtuhan ini agak besar sehingga menghalang sebarang laluan kenderaan untuk masuk dan keluar daripada akademi. Jadi ada beberapa buah kenderaan milik staf akademi terperangkap di dalam, dan mereka hanya boleh berjalan keluar ikut jalan kecil yang berhubungan dengan Institute Integrity Malaysia. Itu saja. Setakat ini kita tidak mampu dan untuk mengeluarkan sebarang kenderaan yang terperangkap di dalam. Okey Tuan, terima kasih Tuan sudi bersama kami. Jadi itu saja dapat saya kongsikan dari lokasi kejadian tanah runtuh di depan bangunan Akademi SPRM ini, dan kita harapkan operasi seterusnya dipermudahkan dan harapnya tidak ada apa-apa yang sulit dan dipermudahkan, segalanya berjalan dengan lancar. Dan itu saja dapat saya kongsikan. Kita kembali ke studio. Terima kasih Sofia. Jenazah 6 mangsa kemalangan di Kemaman semalam selamat dikebumi hari ini. Kesemua jenazah selesai dibedah siasat dan diserah kepada keluarga masing-masing untuk pengebumian pagi tadi. Jenazah Tuan Yahdolah dan Rosli Zamad dikebumi di tanah perkuburan Islam Kampung Cabang 3, Jabi Besut. Jenazah penumpang sebuah lagi kenderaan iaitu Abdul Halim Ismail bersama cucunya Alisha Mardiah Muhammad Ubaidillah Zikri dikebumikan di Batu Rakit. Dua lagi mangsa dalam kenderaan sama, Nur Nadia Natasha Abu Bakar dan anaknya Nur Syafinas Naura Saiful Azwan dikebumi dalam satu liang lahat di Felda Kratung 1, Rompin, Pahang. Nur Nadia Natasha binti Abu Bakar dan wahai saudari Nur Syafinas Naura. Macam tadi pasal anak arwah yang monsu tu, kami pun dapat info lebih kurang dalam 50-50 lah keadaan dia, sebab keadaan anak yang monsu terlalu banyak komplikasi pada badan dia, macam melibatkan dengan paru-paru, otak, dia punya kaki kiri kanan patah teruk lah, macam tu, sebab bayi baru setahun lebih kan. Kami pun redha lah dengan apa yang berlaku. InsyaAllah kami akan tabah. Petang semalam tu daripada Ganu nak ke Pahang, tiba-tiba suami akak ni khabar kat kita, kata kakak dah tak ada dengan anak, sedih lah. Kereta tu ada anak dia 2 orang, tu makcik dia seorang. Anak dia yang seorang lagi ketiga lah kat Kuala Terengganu. Gempa 6.9 magnitud gegar wilayah barat Sumatera Barat, Indonesia. Insiden berlaku awal pagi tadi berpotensi mencetuskan tsunami. Situasi itu memaksa ribuan penduduk lari dari kawasan pantai. Menurut pihak berkuasa, pusat gempa berada 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. Ini membabitkan kedalaman 84 km bawah dasar laut. Kapasiti efektif 2 empangan di Pulau Pinang menyusut sejak 1 Januari lalu. Empangan air hitam dan empangan Teluk Bahang masing-masing catat pengurangan kapasiti efektif 37.7% dan 15.4%. Ini susulan kadar hujan yang rendah di kawasan tadahan air selain permintaan bekalan tinggi di negeri itu. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd PBA menyatakan kapasiti efektif empangan air hitam yang dicatat semalam ialah 44.8%. Pada 1 Januari lalu kapasitinya 82.5%,
Empangan Teluk Bahang catat kapasiti efektif 48.6% berbanding 64% bagi tempoh sama. Penduduk negeri digesa laksana langkah jimatkan penggunaan air. Setakat Februari 2023, penggunaan air domestik di Pulau Pinang meningkat kepada 994 juta liter sehari berbanding 868 juta liter sehari sepanjang tahun lalu. Dan bagi mendorong hujan lebat di kawasan tadahan air dua empangan berkenaan, operasi pembenihan awan akan dilaksana di seluruh Pulau Pinang. Met Malaysia syorkan fasa pertama operasi dijalankan 9 hari mulai Sabtu ini oleh TUDM. Peruntukan RM400,000 disediakan kerajaan negeri bagi tujuan itu. PBA turut berterima kasih kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA atas bantuan memudahkan operasi pembenihan awan. Saudara, keadaan cuaca harus sesuai untuk memaksimumkan kesan operasi pembenihan awan. Untuk itu, kita ikuti dahulu laporan cuaca seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin terkini. Dapat diperhatikan angin timuran bertiup dengan kelajuan sederhana di kawasan perairan dan kawasan lautan dengan kelajuan 20 ke 30 km sejam. Manakala di kawasan daratan Semenanjung dan juga di Sabah, angin timuran bertiup dengan kelajuan lemah antara 10 ke 20 km sejam. Manakala di sekitar kebanyakan kawasan di Sarawak, angin bertiup lemah dari pelbagai arah. Oleh itu, keadaan cuaca di rantau negara kini banyak dipengaruhi oleh faktor angin timuran. Seterusnya pula, kita beralih kepada paparan radar terkini untuk tinjauan cuaca semasa. Dapat diperhatikan di Semenanjung, hujan sedang berlaku di kebanyakan negeri. Dengan hujan di 1-2 tempat diperhatikan sedang berlaku di pedalaman negeri Perak, Kelantan dan juga Terengganu. Manakala hujan di beberapa kawasan dicerap di sekitar negeri Pahang, Negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Dengan keadaan cuaca hujan terutamanya sedang berlaku di Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Barat Negeri Sembilan kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Manakala keadaan cuaca di kawasan lain di sekitar Semenanjung kami jangkakan akan beransur reda pada awal malam nanti. Seterusnya, keadaan berbeza di Sarawak dengan keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan bahagian pada ketika ini. Namun hujan di 1-2 kawasan masih lagi dicerap, terutamanya di bahagian barat Sarawak. Seterusnya di Sabah, keadaan cuaca hujan kini dicerap di bahagian pantai barat, pedalaman dan juga di kawasan pedalaman Tawau. Oleh itu, orang awam dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca ribut petir yang boleh membawa hujan lebat serta angin kencang yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Seterusnya, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzamin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dalam pada itu, 43 kawasan di seluruh negara catat indeks pencemaran udara IPU sederhana. Data diperoleh menerusi sistem pengurusan IPU APIM setakat 3 petang tadi. Orang ramai diingatkan amal langkah pencegahan bagi melindungi kesihatan. Exco Kesihatan dan Perpaduan Johor Ling Tian Sun berkata jerebu boleh mengakibatkan batuk, sakit tekak dan hidung berair tanpa demam. Individu bergejala diminta segera berjumpa doktor.
Elak keluar rumah jika tiada keperluan selain banyakkan minum air mineral. Juga pastikan pengudaraan di rumah baik dan bersih. Pakar Kesihatan, Pekerjaan dan Perubatan Am Dr. Hanafiah Bashirun pula menyatakan aktiviti pembakaran bunga api dan mercun pada musim perayaan harus dielak. Bunga api dan mercun menyumbang kepada pembebasan bahan tercemar ke udara. Seterusnya memburukkan lagi keadaan jerebu. Beliau turut akui jerebu boleh mengakibatkan masalah pernafasan. Golongan paling berisiko termasuk pesakit jantung, asma dan radang paru-paru. Empat daerah di Kelantan diramal alami suhu maksimum harian 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari mulai semalam. Ini membabitkan Tanah Merah, Jeli, Pasir Mas dan Kuala Kerai. Menteri Besar menyeru penduduk negeri bersama-sama melaksana solat hajat memohon hujan turun. Datuk Ahmad Yaakob turut meminta doa dan istighfar kepada Allah SWT diperbanyakkan. Semoga dengan ikhtiar itu Allah akan menurunkan rahmatnya dengan menganugerahkan hujan bagi menyegarkan bumi daripada cuaca panas. Para ulama sepakat menghadap kiblat syarat sah solat, melainkan dalam keadaan tertentu yang dibenarkan. Bagi memastikan tidak berlaku kesilapan, Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor melalui petugas arah kiblat rumah pakar menyediakan perkhidmatan menyemak dan membetulkan arah kiblat rumah ke rumah. Wartawan Alisa Yusra ada laporannya. Di Malaysia, peranan Jabatan Mufti Negeri adalah melakukan penentuan arah kiblat bagi masjid-masjid, surau-surau dan tanah perkuburan Islam. Ia tidak termasuk penentuan di rumah-rumah persendirian. Justru, perkhidmatan semakan bagi rumah-rumah persendirian boleh dirujuk kepada Persatuan Jurufalak Syar'i yang dikenali sebagai pakar. Kita ada dua perkara lah dalam hal kiblat ni. Sama ada kita nak tahu arah kiblat atau kita nak tentukan arah kiblat. Kalau kita nak tahu, dengan apps semua kita boleh tahu. Cuma kita tak boleh nak tentukan, sebab bila kita tentu mesti pasti. Dia mesti tak ada konflik. Maknanya dengan kaedah yang kita pakai, dia tidak ada konflik. Untuk makluman, secara asas pesongan ni kalau kita daripada ketepatan arah kiblat yang kita ada tu, kita terpesong 1 darjah. 1 darjah ni kecil sangat, 1 darjah. Maka kita telah pun lari kiblat arah kiblat kita daripada kiblat sebenar sejauh 100 km 1 darjah. Kita mengambil yang dia adalah kiraan dia, tapi kita mengambil satu jumlah yang simple, orang ingat 1 darjah dia lari 100 km. Dua saudara yang dikenali sebagai Khairul dua beradik ini mendapat pentauliahan sebagai petugas arah kiblat rumah sejak tahun 2020 dan memulakan perkhidmatan ini atas dasar meminati ilmu astronomi. Menurut mereka, menentukan arah kiblat boleh dilakukan dengan pelbagai cara, antaranya mengetahui nilai azimut kiblat menggunakan kaedah istiwa azam dan kaedah lintasan pedoman suria. Perkhidmatan memperbetul arah kiblat di rumah ini kurang diketahui masyarakat oleh kerana lambakan aplikasi kiblat yang terdapat di telefon pintar. Kita bila nak pakai satu aplikasi itu, kita mesti ada pengetahuan, ilmu lah. Sebab pertama, kalau boleh kita mesti tahu apakah kiraan falak yang digunakan. Itu penting. Yang kedua, saya kata dia perlu tahu utara benar. Jangan dia guna kompas. Kalau kompas kan utara magnet. Yang ketiga, kita mahukan supaya seboleh-bolehnya dielakkan daripada tempat yang ada bahan-bahan yang magnet ataupun yang ada besi. Itu akan mengurangkan ketidaktepatan bacaan arah kiblat. Bagaimanapun, kini banyak aplikasi yang boleh diyakini dan dipercayai kaedahnya seperti aplikasi MyJakim. Beliau turut menekankan bahawa walaupun kedudukan arah kiblat yang darjahnya terpesong antara 1 hingga 3 darjah masih boleh dimaafkan. Namun, jika melebihi jumlah itu, arah kiblat harus diperbetul kerana ia adalah satu daripada prasyarat sah solat.
ramai pakar sedia menawarkan perkhidmatan memeriksa arah kiblat jika terdapat keraguan arah kiblat yang berada di rumah-rumah ataupun di premis-premis. Ini adalah sangat penting kerana untuk pengetahuan semua, jika hanya satu darjah arah kiblat tersasar, ia adalah bersamaan jarak sejauh 122 km dari Kaabah. Kita jangan ambil mudah agar amal ibadah kita sentiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Alisa Yusra, laporan JAKIM untuk RTM. Jalinkan ukhuwah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alostar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan. Fokus dari negeri di bawah bayu mengenai cuaca panas dan kering yang melanda negara ketika ini. Perinciannya bersama Anisia Daulas di Kota Kinabalu. Ya, sahih. Sebanyak 43 panggilan kebakaran terbuka telah dilaporkan di seluruh negeri sejak sambutan Hari Raya Aidilfitri akibat cuaca panas dan kering bermula sejak penghujung Mac lalu. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dengan kerjasama beberapa agensi lain seperti Jabatan Alam Sekitar JAS turut memberikan tumpuan di kawasan titik paling panas di negeri ini, iaitu di Beaufort dan Nabawan. Kini boleh dikatakan keseluruhan lokasi di negeri Sabah ini mengalami cuaca yang amat kering dan juga panas, yang mana sehingga kini dalam tempoh 3 hari ini sahaja pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah telah menerima sebanyak 43 panggilan kebakaran yang melibatkan pembakaran terbuka. Kali ini pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah hanya membenarkan 20% sahaja pegawai bercuti dan boleh dipanggil pada bila-bila masa sekiranya keadaan lebih kritikal dan teruk. Farhan Sufian berkata demikian ketika dihubungi di Kota Kinabalu. Menurutnya, kawasan Klias mempunyai komposisi tanah gambut yang sukar untuk dikawal sekiranya berlaku kebakaran. Justru penduduk setempat di kawasan berkenaan dilarang melakukan sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Berdasarkan laporan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan bacaan sederhana bagi kawasan pantai barat Sabah dan bacaan baik untuk kawasan-kawasan lain kebanyakan lokasi di negeri ini meskipun berhadapan cuaca yang sangat panas dan kering. Sementara itu, tinjauan di Pejabat Meteorologi Sabah maklumkan bahawa 2 kawasan dikategorikan berada pada tahap 1 berjaga-jaga berikutan cuaca panas, iaitu di daerah Beaufort dan Nabawan. Tahap berjaga-jaga bermaksud suhu maksimum harian boleh mencecah antara 35 hingga 37 darjah Celsius dan boleh berlarutan sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Dalam keadaan cuaca panas kini, orang awam dinasihati mengambil langkah penjimatan dalam penggunaan air, mengelakkan aktiviti pembakaran terbuka, menggunakan aktiviti di luar dan minum air secukupnya. Dr. Chai berkata demikian semasa ditemui di Pejabat Meteorologi Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA di Ibu Negeri. Menurutnya, daerah-daerah lain diramal mencatatkan suhu harian maksimum di bawah 35 darjah Celsius. Jelasnya cuaca panas dialami ketika ini merupakan fenomena biasa sepanjang tempoh Februari hingga April setiap tahun. Ini disebabkan pemanasan permukaan bumi akibat sinaran matahari dan taburan hujan yang rendah. Maklumat terkini keadaan cuaca boleh melayari laman sesawang dan laman sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia atau melalui aplikasi My Cuaca. Masih mengenai situasi panas dan kering ketika ini, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS Datuk Dr. Rosnani Mudin ketika dihubungi menggalakkan orang ramai agar mengambil air secukupnya, terutama mereka yang perlu bekerja di kawasan terdedah dalam cuaca panas.
Menyatakan perkara ini ketika dihubungi di Kota Kinabalu, Datuk Dr. Rosnani turut menasihatkan bagi individu yang ingin melakukan aktiviti fizikal luar, mereka juga perlu bijak memilih masa yang sesuai agar tidak berlaku kesan dehidrasi yang memudaratkan kesihatan di samping digalakkan mengambil air minum secukupnya. Katanya orang ramai juga perlu menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan sihat dan seimbang untuk kekal sihat. Ketika diminta untuk mengulas keadaan semasa di dua kawasan terlibat, sekiranya terdapat laporan atau aduan berkaitan cuaca panas melampau, Datuk Ros memaklumkan pihak JKNS masih mendapatkan maklumat berhubung perkara ini daripada hospital terbabit. Datuk Ros turut memaklumkan bahawa pihak JKNS masih mendapatkan maklumat lanjut berhubung sekiranya terdapat laporan atau aduan berkaitan cuaca panas melampau daripada hospital terbabit. Sabah masih belum bebas sepenuhnya daripada penyakit demam babi Afrika ASF sejak pertama kali dikesan Februari 2021. Sebanyak 20 daerah di negeri ini yang terjejas dengan ASF masih lagi dalam proses pemulihan. Although it has subsided, but it's still not fully appropriate now yet to open up. So we need to confirm, make sure that there's nothing at all, nothing coming in and nothing coming out, and then we can allow this to happen. So in the meantime, be patient. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri Sabah berkata demikian semasa ditemui di Kota Kinabalu. Menurutnya, aktiviti pemantauan masih dijalankan bagi memastikan tiada jangkitan baharu dikesan selain benar-benar bebas dari wabak tersebut. Setakat ini, pengeluaran lesen memburu telah dibekukan sejak wabak ASF dikesan pada tahun 2021 sehingga diberitahu kelak. Justru mana-mana individu yang gagal mematuhi larangan tersebut boleh didenda maksimum RM25,000 jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 45/2 Enakmen Haiwan 2015. Sebuah lagi pusat perindustrian di Cadang akan dibangunkan di kawasan Pantai Timur bagi merancakan lagi pertumbuhan sektor ekonomi di negeri ini. Cadangan tersebut dibuat disebabkan permintaan yang cukup tinggi oleh golongan usahawan tempatan sebagai langkah menyeimbangkan pembangunan pesat kawasan sempadan Sabah dengan Kalimantan, Indonesia. Dan kita dalam perancangan untuk menambah lagi satu taman perindustrian untuk menggalakkan lagi, mempertingkatkan lagi sektor perindustrian dan menggalakkan lagi pelabur-pelabur asing untuk datang ke negeri Sabah sekaligus meningkatkan kita punya ekonomi dan meninggikan lagi kita punya peluang pekerjaan. Datuk Muhammad Suryadi menyatakan demikian pada Majlis Rumah Terbuka di Jalan Tanjung Batu Tawau. Menurutnya, kerja-kerja mengenal pasti tapak yang bersesuaian untuk pewujudan pusat perindustrian berkenaan masih dilakukan disebabkan kompleksiti strategik selain memerlukan kawasan tanah yang luas. Dengan adanya taman perindustrian itu nanti, ia bukan sahaja merancakkan sektor perindustrian, malah mampu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Antara pusat perindustrian di Sabah adalah Taman Industri Kota Kinabalu KKIP, Taman Industri Minyak dan Gas Sipitang Sogip dan Kluster Industri Minyak Kelapa Sawit POIC di Lahad Datu. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari negeri di bawah Bayu petang ini. Dengan itu kembali bersama Sahih Samsudin di Angkasa Puri dengan lebih banyak pengisian berita wilayah selepas ini. Sahih. Terima kasih, Ann. Penggunaan teknologi dalam sektor pelarangan lada perlu diperluas mengambil kira manfaatnya kepada pengusaha dan hasil tanaman. Fokus dari Sarawak itu akan diperincikan Vanessa Mering.
Ya, sahih. Kaedah pertanian moden yang mengaplikasikan penggunaan teknologi perlu disuntik dalam sektor perladangan lada di Malaysia. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini bagi meningkatkan pengeluaran produktiviti komoditi tersebut selain melakukan penghijrahan pekebun lada sedia ada kepada penanaman menggunakan teknologi baharu. We need to introduce new technologies, new method of plantation or planting of paper, stronger research. This is where we need the young people, not only to produce seedlings, but also the new method because cuaca lada also sudah kurang. So we have to make use of new hybrid material. Whether we still will be planting at the hill slope or are we going to migrate into what we call the precision farming using all the new technologies, greenhouses and so on. Ini tegasnya perlu dilakukan bagi mengembalikan kegemilangan komoditi berkenaan terutama lada Sarawak yang terkenal dengan kualitinya. Namun kini imej komoditi tersebut tercemar kerana terdapat pihak tidak bertanggungjawab yang menjual produk lada Sarawak dengan mencampurkannya dengan lada Vietnam yang kurang berkualiti. Tindakan tersebut bukan sahaja mencemar imej malah memberi kesan kepada strategi pemasaran serta permintaan kepada lada negara. Bercakap dalam sidang media semasa majlis Rumah Terbuka Aidilfitri beliau di Kuching, Datuk Seri Fadilah turut berharap pelantikan pengerusi dan ketua pengarah Lembaga Lada Malaysia yang baru akan melakar hala tuju dan strategi bagi membawa kembali kegemilangan lada Sarawak. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menasihati orang ramai termasuk penggiat sektor perladangan dan komoditi supaya sentiasa berwaspada serta mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib dalam mendepani keadaan cuaca yang agak ekstrim di Malaysia pada masa ini. Ujar beliau, semua pihak perlu mengambil langkah berjaga-jaga untuk memastikan kesihatan diri serta tanaman dan ternakan. Setakat ini belum, tapi dalam Kabinet Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meminta NREC untuk di Semenanjung untuk memantau keadaan dan untuk bertindak bersama dengan Kerajaan Negeri langkah-langkah yang perlu diambil dalam keadaan yang tidak menentu. Menurut beliau, cuaca ekstrim yang berlaku akibat pemanasan global termasuk hujan berserta ribut petir atau keadaan panas dengan suhu tinggi boleh mendatangkan risiko kepada manusia, ternakan dan tanaman. Oleh yang demikian, pematuhan terhadap nasihat dan garis panduan daripada pihak yang pakar seperti Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta Kerajaan Negeri amat dituntut. Ditemui media semasa majlis Rumah Terbuka Aidilfitri beliau di Kuching, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi turut menasihatkan orang ramai untuk banyak minum air, kurangkan keberadaan di kawasan terbuka selain memastikan tumbuhan dan ternakan mendapat bekalan air mencukupi. Mengulas berkaitan penganjuran Rumah Terbuka dan tradisi kunjung mengunjung, Timbalan Perdana Menteri berkata sambutan meriah setiap perayaan di negeri ini menggambarkan elemen perpaduan yang kuat dalam konsep Malaysia Madani di negeri ini. Jelasnya, amalan murni itu adalah sesuatu yang semula jadi dalam kalangan masyarakat majmuk di Sarawak. Pada majlis itu, Datuk Seri Fadilah turut menerima kunjungan daripada Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amal Jumaani Tun Tuanku Bujang. Sarawak terus memaparkan perpaduan yang kukuh walaupun selepas pilihan raya. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata ia berupaya dicapai dengan sikap toleransi semua kaum dalam memastikan kestabilan dapat dipelihara. Beliau percaya akar perpaduan ini disemai bermula daripada perkahwinan campur yang diamalkan sejak ratusan tahun di negeri ini. Malah dari federal pun sentiasa menggunakan Sarawak sebagai contoh, Sarawak dan Sabah. Cuma kita di Sarawak, kita fokuskan kepada keadaan kita di sini. Aset kita adalah perpaduan di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Datuk Seri Nancy ditemui pemberita pada majlis ramah mesra di Wisma Sabati Kuching.
Turut hadir berkunjung ke majlis rumah terbukanya Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Cheriton Openg, selain tetamu daripada Pusat Jagaan Warga Emas, Pusat Dalam Komuniti dan Rumah Seri Kenangan. Projek Kompleks Kerajaan Negeri IAC bakal menjadi satu lagi mercu tanda baharu daerah Limbang. Menurut Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan, IAC akan menjadi pusat sehenti dengan menempatkan pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri di daerah itu, selain dilengkapi kemudahan lain seperti teater dan tempat mengadakan perjumpaan. Menurut Datuk Amar Awang Tengah, projek yang sedang dalam pembinaan itu katanya akan mengubah lanskap pembangunan di kawasan sekitar. Ini akan menjadi satu landmark bagi kita dan ianya akan mencetus perkembangan dari segi pembangunan di kawasan sekitar itu. Dan yang lebih penting ialah dengan adanya kompleks ini nanti ia akan dapat mempertingkatkan lagi dari segi perkhidmatan yang kerajaan berikan kepada rakyat itu sendiri. Harapannya agar pembinaan IAC dapat disiapkan mengikut tempoh yang dijadualkan semula dan tiada penangguhan seperti sebelum ini akibat COVID-19. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita ketika mengadakan kunjungan hormat terbuka Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail di kediamannya di Kampung Nauran. Sebelum itu, beliau turut mengunjungi rumah terbuka Timbalan Menteri Pengangkutan Merangkap Ahli Parlimen Limbang Datuk Hasbi Habibullah di Dewan Kampung Bunga Raya. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Vi. Kisah kepulangan yang dinanti dan keistimewaan Lemang Periuk Kera mengisi lintas langsung dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Perinciannya bersama Muhammad Azidi Abdullah. Ya, terima kasih. Aidilfitri masa terbaik untuk berkumpul bersama keluarga. Namun tidak semua dapat meraihkan hari bermakna itu bersama insan istimewa. Di Pasu Putih, seorang ibu tidak sesaat pun berhenti menunggu kepulangan anak tercinta yang hilang lebih 3 dekad. Kisah itu dikongsikan wartawan Majidah Ismail menerusi laporan khas kepulangan yang dinanti. Ada kalau itulah kek Assalamualaikum kita salam nanti naik kata mimpi sama dia balik balik gitu dalam mimpi nak rindunya sekiranya mimpi teringat enggak kan. Begitulah suara hati sang ibu Razani Yusof yang sekian lama memendam rindu terhadap anak sulungnya, Muhammad Zakwan Hamzah, bekas tentera berpangkat Lance Corporal. Warga emas berusia 80 tahun itu berkata Zakwan didakwa hilang ketika bertugas dalam operasi Kota Foxtrot Belum pada 1989. Pelbagai usaha dilakukan membabitkan biaya besar bagi menjejaki Zakwan, namun semuanya masih menemui jalan buntu. Usaha dia kata siapa habis seka tanah duit untuk cari abang. Sebelah dia tak ada. Yelah siapa abah haruh abah meninggal. Yalah. Tunggu dia. Haraplah itulah kata kalau ada kak baliklah kalau apa kalau dah memang tak ada, kalau boleh, biarlah ada bukti. Tu je lah. Kehilangan ahli keluarga tanpa kabar berita sememangnya memeritkan. Kerinduan yang tidak pernah padam mengakibatkan bapanya, Hamzah Muhammad, berdepan tekanan perasaan.
Hamzah meninggal dunia 4 tahun lalu sebelum sempat bertemu semula dengan anak lelaki kebanggaannya. Dianya kalau menjelang hari raya selalu menangis. Kita mari menangislah mengenangkan anaknya yang telah hilang tak tahu ke mana. Itulah harapnya pihak-pihak yang berkenaan lah tolong prihatinlah. Selesaikan masalah ini bertahun-tahun. Razani yang kini dijaga sepenuhnya oleh Zarina mengakui tidak pernah berhenti memanjatkan doa agar dapat kembali bertemu dengan anaknya yang hilang. Lebih 30 tahun menunggu anaknya tercinta pulang berhari raya. Mungkin lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling bermakna buat keluarga ini. Dan buat Zakuan, kepada anda yang melihat paparan ini, pulanglah. Kerana selagi hayat ibumu masih ada, selagi itulah dia setia menantimu. Majida Ismail, RTM. Lemang periuk kera, makanan tradisi masyarakat Kelantan yang sering jadi hidangan semasa Aidilfitri. Biarpun ada pelbagai lagi juadah lebaran, namun lemang periuk kera tetap jadi pilihan dan kegemaran. Nur Alia Ramli berkongsi keistimewaannya. Keunikan lemang periuk kera bukan sahaja terletak pada rasanya, malah cara pembuatannya. Kelongsong periuk kera harus dicuci dengan bersih bagi menghilangkan kesan tanah dan kotoran. Cara memasaknya pula berbeza kerana lemang periuk kera perlu dikukus selama setengah jam hingga 1 jam. Prosesnya amat teliti bagi memastikan lemang periuk kera benar-benar menjadi. Pengusaha lemang periuk kera akui permintaan terhadap hidangan itu meningkat pada musim perayaan. First time ni nak buat tu kakak dia ngide, dia pregnant. Lepas tu dia tengok cerita piping. Habis kata sedap aku yang film teralah cari nak teragut ke mana-mana pun. Lepas tu kata tak apalah, search dalam Facebook gapo, search dalam Google gapo, jumpalah pembekal dia. Lepas tu dekat order tu mula-mula order dalam 100 butir je. Permintaan tu kau naik lah. Maknanya gitulah. Saya tak tahu akan naik seumur. Maknanya kalau contoh kalau lepas demo order sekilo, tahun ni demo akan order 2 kilo, 3 kilo. Kalau nak minta nak open order pun ada juga. Nak join sekali pun ada juga. Sama ada dimakan begitu saja atau bersama rendang, ramai yang menggemari juadah ini kerana rasa dan aromanya yang wangi. Berbeza dengan lemang yang biasanya dibakar di dalam buluh. Nur Alia Ramli, RTM. Sekian paparan berita dari Kelantan, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Azidi. RM2,132 kompaun bernilai lebih RM1 juta dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Johor menerusi operasi penguatkuasaan nyamuk Aedes. Ia dilaksana sejak awal tahun ini. Fokus operasi pastikan tempat pembiakan Aedes dimusnahkan secara berterusan. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun menyatakan pihaknya masih menemukan tempat pembiakan dan lokasi berisiko pembiakan Aedes dalam rumah. Ini menunjukkan masyarakat belum sepenuhnya peka kepada keperluan pembersihan dan pemusnahan tempat berisiko pembiakan Aedes. Johor catat 152 kes demam denggi pada minggu epidemiologi ke-16. Paling tinggi di Johor Bahru membabitkan 111 kes. Seorang lelaki warga Mas ditemui meninggal dunia di rumahnya malam semalam. Mangsa berusia 75 tahun tinggal bersendirian. Dia dijumpai terbaring atas katil di ruang tamu. Ketua Polis Muar, ACP Rais Mukhlis Azman Aziz memaklumkan laporan mengenai insiden itu diterima daripada anak saudara mangsa. Dia mendakwa gagal menghubungi bapa saudaranya, kemudian pergi ke rumah mangsa dan terhidu bau busuk di hadapan kediaman itu. Mangsa dipercayai sudah lama meninggal dunia. Polis mengesahkan tiada kesan atau unsur jenayah atas kematian warga emas itu dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Mangsa pengidap penyakit prostat dan kali terakhir mendapatkan rawatan di hospital pada 11 Disember 2022. Kerajaan Melaka laksana pelbagai usaha bagi menjadikan negeri itu hub industri TVET di Malaysia. Hasrat itu dirangka setelah melihat perkembangan industri itu di Melaka selain turut didominasi anak muda.
Stigma bahawa TVET hanya untuk mereka yang tidak berminat untuk belajar perlu dihapuskan, memandangkan industri itu turut menumpukan kepada pendidikan. Jadi jangan orang kata menganggap ianya satu second class. It has never been treated as a second class sectors dalam mana-mana kluster pendidikan. So saya rasa dengan yang latest ni, saya yakin dan percaya bahawa pendidikan TVET ini diberikan peranan yang paling utama, agenda yang paling utama dari mana-mana kluster pendidikan, kerana kita nak lihat yang paling penting dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik, dan saya percaya Melaka merupakan, kalau ikutkan, kita merupakan top 3, paling tidak pun top 5 yang dalam menghasilkan tenaga kerja. Polis Diraja Malaysia akan memberikan kadar khas bayaran saman bermula 21 April sehingga 21 Mei 2023 bagi semua saman trafik PDRM kesalahan tahun 2022 dan sebelumnya. Setiap saman boleh diuruskan dengan kadar harga RM50 dan kadar khas ini tidak terpakai bagi saman trafik yang dikeluarkan pada tahun 2023. Setakat 4 petang tadi, aliran trafik di beberapa lokasi sekitar lebuh raya utama negara masih perlahan. Situasi sudah berterusan sejak pagi tadi. Ini disebabkan pertambahan jumlah kenderaan selain hujan di beberapa kawasan. Juga kemalangan di beberapa kawasan, pengguna dinasihat sentiasa berwaspada dan patuh peraturan jalan raya untuk elak kemalangan. Dapatkan maklumat trafik semasa menerusi Twitter LLM Info Trafik. Jumlah kemalangan yang dicatat menerusi OP Selamat 20 terus meningkat. Pada hari kelima pelaksanaannya, iaitu semalam, 1,551 kes direkodkan. Pertambahan 170 kes berbanding hari sebelumnya. Kes kemalangan yang dicatat babitkan 2,327 kenderaan pelbagai jenis. Paling tinggi melibatkan kereta dengan 1,790 kes atau 76.9%. Ini diikuti motosikal 315 kes. OP Selamat 20 dilaksana 7 hari hingga esok. Syarikat berpangkalan di Arab Saudi, Falak for Contracting and Trading, menyatakan komitmen pelaburan berjumlah $100 juta bagi beberapa projek hartanah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Kewangannya, John Nguyen, peruntukan pelaburan bagi tempoh 2 tahun akan datang itu membabitkan lokasi projek di Kuala Lumpur dan Melaka. At the moment, we're looking at real estate as well in Kuala Lumpur. So there's 2 or 3 sort of targets that we are looking at. Approximately $100 million USD budget for that. And we're looking at another property in Malacca. So there's a 5-star property there, hotel. So that's an opportunity for us to investigate as well. Yeah. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis tanda tangan perjanjian persefahaman antara Naib Pengerusi Falak for Contracting and Trading Nagi Abbas dan Presiden BACC Equity Thailand Nathan. Syarikat itu berhasrat melabur dalam segmen ruang pameran dan taman tema serta merancang membawa projek berkenaan ke Arab Saudi. Bermula hanya sekadar suka-suka, kini ternakan ayam kampung yang diusahakan seorang bekas juru foto memberi sumber pendapatan buatnya. Halim Khalid, 58 tahun, mula berjinak-jinak dengan ternakan ayam kampung asli dan ayam kampung kacuk pada pertengahan tahun lalu. Wartawan Fakhrul Razi Ismail mendekati usahawan tani tersebut. Pada peringkat permulaan, beliau mengeluarkan modal RM2,000 bagi membina sebuah reban ayam yang mampu menampung kira-kira 100 ekor ayam
di belakang rumahnya di kampung Payama Insun, Pendang. Melihat permintaan yang semakin meningkat, beliau membina sebuah lagi reban yang boleh memuatkan kira-kira 200 ekor ayam termasuk ayam kampung kacau. Kalau kita boleh bela sendiri, kurang-kurangnya kita boleh makan sendiri, kan? Tapi nak bela sikit-sikit, orang kata tak berbaloi, kita bela banyak sikit. Kita start, saya mula dengan 200 ekor. 200 ekor, itu percubaan pertama. Lepas tu bela, tengok yang kali pertama tu, tengok dia punya seronok, tengok dia punya pembesaran tu kan, cepat kan. Ambil masa 45 hari ke 50 hari tu dah matang, dah boleh jual. Jadi mula, lepas tu yang kedua tu saya masuk lagi lah, tapi saya masuk lebih sikit lah. Saya masuk tak banyak sangat, dalam 300 ekor je lah kan. Kita nak lebih-lebih, kita tak banyak modal. Beliau berkata peternakan ayam kampung tidak memerlukan kos yang terlalu tinggi. Malah penjagaannya juga tidak sesukar ternakan ayam daging kerana ayam kampung lebih tahan lasak. Ketika ini ayam kampungnya dijual kepada peraih-peraih sekitar Pendang dan daerah berdekatan. Mula-mula tu kita nak jual tu, kita tak tahu nak jual siapa. Jadi lah ni kemudahan Facebook, Instagram apa semua ada kan. Jadi kita cuba masuk tu, tengok ada 2-3 orang minta, sekali minta dalam 30 ekor, 50 ekor, ada yang minta sampai 100 ekor kan. Jadi kita boleh jual sekali 2 pun dah cukup lah, kerana dah habis stok kan. Macam tu, itulah start bermula. Sekarang dah pusingan keempat lah. Di musim perayaan seperti menjelannya Aidilfitri ini, Halim menerima pertambahan permintaan mendadak terhadap ayam kampung keluarannya. Bidang peternakan dan pertanian bukan sahaja dapat menyumbang kepada industri makanan negara, tetapi juga dapat mengurangkan kebergantungan terhadap barangan import. Fakhrul Razid Ismail, RTM. Aidilfitri, peluang pengusaha inap desa raih keuntungan berganda. Jumlah tempahan meningkat sepanjang cuti perayaan itu. Pengaras Inap Desa My Kampung Muhammad Izwan Izhar Haris berkata tempahan penginapan sudah diterima sejak awal Ramadan. Keunikan di homestay ni kita suasana kampung. Sebab tu nama dia Inap Desa My Kampung. My Kampung tu lebih kepada kampung saya. Ataupun kalau dalam bahasa lorat Melayu ni dengar macam My Kampung. My tu kira mari ke sini lah. Bagi perantau, rumah keluarga yang sempit tidak dapat menampung individu ramai. Untuk itu, mereka memilih inap desa untuk keselesaan. Duduk sekali, jadi tak mau menyusah orang tua lah kan. Ramai, jadi orang kata keluarga saya pun anak-anak ramai. Kami walaupun adik-beradik ada di sini, tapi kami tetap nak ambil duduk homestay ni. Jadi kami puas duduk di homestay Inap Desa. Jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri buat julung-julung kali diadakan di negeri Kedah, iaitu pada hari Sabtu 29 April 2023 bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang di Hotel Raya Alostar, Kedah. Orang ramai dijemput hadir dan perkhidmatan bas disediakan. Pelita tempurung atau colok tempurung yang dihasilkan daripada tempurung kelapa bukan sahaja unik, malah dapat mengembalikan nostalgia. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Tidak lengkaplah Hari Raya Aidilfitri jika tidak dihiasi dengan keindahan cahaya api pelita. Namun, keunikan yang ada di Kampung Jeram Kota Negeri Sembilan iaitu pelita tempurung atau lebih dikenali dengan colok tempurung bukan sahaja menghiasi malam Aidilfitri, malah mengambil nostalgia dulu kala. Ingin kembali ke zaman nostalgia iaitu semasa kecil menjadi salah satu penyumbang idea colok tempurung ini. Bagi Mihat Nakam, menerusinya, dia dapat mengimbau kemeriahan sambutan Aidilfitri bersama datuk dan neneknya. Keunikan pelita tempurung kita ni, dia suasana api dia tu di malam-malam memang menampakkan cahaya yang bergelapan dengan liuk lentuk api dia tu.
Dan yang membuat saya sangat-sangat kenapa nak buat ni adalah kerana teringin kembali di zaman saya kanak-kanak dulu untuk saya pertontonkan kepada anak-anak saya, kepada jiran-jiran serta kampung, melihat sendiri macam mana uniknya pelita tempurung kita. Malah proses pembuatan yang senang dan bahan juga mudah diperolehi. Susunan pelita tempurung atau colok tempurung ni beginilah. Setiap satu tempurung kita mesti ada isi reja-reja, contoh macam ranting, sabuk kering, tujuannya untuk memudahkan api itu lagi marak. Menggunakan bahan-bahan terbuang untuk kita olah menjadikan dia pelita. Tidak ada modalnya. Modalnya pada saya kita menggunakan tenaga saja. Itulah modal kita. Colok tempurung dinyalakan setiap malam sepanjang Hari Raya Aidilfitri dapat menghidupkan suasana kemeriahan perayaan ini bersama keluarga dan saudara mara. Tapi biasanya macam itulah, Aidilfitri kita memang akan buat. InsyaAllah kita akan buat. Untuk menghidupkan suasana Aidilfitri di malam-malam hari raya yang penuh keceriaan, kan? Ramai tetamu saudara mara, adik-beradik yang datang sambil kita makan minum di luar, tengok api-api pelita kita menyala. Itu yang membuatkan saya rasa sangat-sangat berpuas hati, dan rasa penat tu tak adalah. Sebab kita tengok hasilnya di malam itulah, macam mana cantiknya tu api pelita kita. Laporan Nur Zuhairah Muhammad Zamri, RTM. Kami keluarga French di Canberra, Australia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada keluarga dan kawan-kawan kami di Malaysia. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muiz, pelajar PhD di Australian National University di Australia. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada keluarga saya, rakan-rakan saya, terutamanya di Seremban dan di Pulau Pinang. Saya harapkan lebaran kali ini menjadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga dan kenalan yang berada di Malaysia dari kami di Wollongong, New South Wales, Australia. Selamat Hari Raya. Kami pelajar Malaysia daripada Australian National University, tajaan KPM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Malaysia mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya. Dari saya Sharifah Nakia dan Sia Azad di Canberra, Australia. Sekian berita wilayah. Terus setia bersama RTM untuk dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Cepatlah masuk. Terima kasih. Jadi di rumah sama tengok Mana? Hari ni kan Hari Raya. Makan banyak lontong, bapak ada rendang. Selamat Hari Raya. Seronok kan? Berbaju kurung si manis jelita. Anak teruna apa kurangnya? Berbaju kurung si manis jelita. Anak teruna apa kurangnya? Yang jauh telah tiba jemput jamu selera. Jangan dilupa hai duit raya. Namun jangan dilupa pada yang sedang bekerja. Semoga tabah di hari mulia. Kunjung mengunjung sesama kita. Lupakanlah sengketa yang lama. Kunjung mengunjung sesama kita. Lupakanlah